Salam dan salam sejahtera. Isu panas yang membabitkan penggantungan Wan Saiful Wanjan selama 6 bulan. Semalam kita tengok berkisar di media-media sosial berkenaan dengan isu ini. Tetapi hari ini saya melihat kenyataan media dan saya lihat di sidang parlimen bahawa penggantungan ini ditarik balik kerana apabila usul ini telah pun dikeluarkan, dibahaskan oleh Timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi, maka Wan Saiful memohon maaf kepada Yang di-Pertuan Agong dan juga Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. So Zahid tarik baliklah isu usul penggantungan ini dan kita lihat di sini kerajaan hari ini telah pun membatalkan usul untuk penggantungan ahli parlimen pembangkang iaitu Wan Saiful Wanjan PN Tasik Gelugor daripada sidang Dewan Rakyat kerana mendakwa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyalahgunakan kuasa. Ini susulan permohonan maaf yang dibuat oleh pimpinan Bersatu itu ketika diberi kesempatan mencelah oleh Speaker Dewan Rakyat iaitu Zohari Abduh kepada Perdana Menteri dan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Jadi ayat itu memang Wan Saiful mengaku bahawa ditujukan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ibrahim. Tetapi pada saya permohonan maaf itu boleh kita bagi, tetapi hukuman harus kita jalankan. Ini yang menyebabkan fitnah ataupun penipuan politik selalu dibuat oleh puak-puak daripada kalangan Parti Bersatu ni. Saya tengok Wan Saiful ni, dia dah banyak kali keluar kenyataan fraud yang menipu, yang membuat propaganda yang tidak ada asasnya. Kalau kita tengok kenyataan waktu dia keluarkan kenyataan sebelum hendak digantung ini, dia dengan jelas menyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim rasuah, dan dia juga kata dia didatangi oleh ejen untuk dia menyokong kerajaan yang ada. Tetapi sampai hari ini kenyataan dia berkenaan dengan isu ini tidak kita lihat dia buat laporan polis, dia tidak buat laporan SPRM. Jadi dia buat andaian di dalam parlimen, dia buat penipuan dalam parlimen yang mana dia tahu dalam parlimen tu ada imuniti, iaitu kekebalan kepada ahli-ahli parlimen yang berhormat itu untuk kalau bercakap hujah mereka tidak akan diambil kira untuk disaman ke untuk diambil tindakan di luar. Jadi mereka gunakan sidang parlimen ini untuk mereka menipu. Jadi setiap kali kita lihat ahli-ahli parlimen daripada pembangkang menggunakan kuasa mereka sebagai ahli parlimen itu untuk menipu dalam dewan, dan akhirnya perkara ini kalau tidak diambil tindakannya, dia akan menjadi satu barah. Kalau kerajaan tidak melihat dengan begitu cepat ataupun speaker tidak mengambil cepat berkenaan dengan isu yang mereka buat dalam parlimen, perkara ini akan terus menyebar dalam laman-laman media sosial yang digunakan untuk menyerang kerajaan. Jika apa yang Wan Saiful ini ulas sewaktu dalam parlimen, dia kata orang yang mengambil rasuah ataupun orang yang korup itu setiap minggu sebelum sidang parlimen akan menghadap Tuanku Agong. Bayangkan kalau tidak diambil tindakan, tidak disedari dalam parlimen, ini amat-amat berbahaya dan akhirnya rakyat di luar sana percaya bahawa betul Datuk Seri Anwar rasuah ataupun korup. Kita tengok apa yang Wan Saiful ini nak ulas. Dia sendiri sebenarnya dah berdepan dengan kes mahkamah. Dia baru setahun jagung duduk dalam politik. Baru ini penggal dia menjadi ahli parlimen. Dan ini adalah pada saya tidak munasabah untuk Wan Saiful mengulas berkenaan dengan isu Perdana Menteri sebagai korup. Kerana Wan Saiful sendiri telah pun berdepan dengan satu kes mahkamah yang kita tahu melibatkan rasuah. Yang mana daripada akaun syarikat yang ambil projek dengan Jana Wibawa telah memasukkan duit ke dalam akaun bisnes ataupun akaun syarikat Wan Saiful sendiri, dan akhirnya di trace money track itu yang ada daripada bank itu telah pun dilihat dan SPRM mendakwa hampir 7 juta. Jadi bagaimana seorang Wan Saiful ni nak bercerita tentang isu korup? Kalau betul Wan Saiful sendiri tak lakukan, tidak apa. Tetapi kita akan buktikan di mahkamah dan kita akan tengok adakah dia disabitkan bersalah. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sedang dia kata orang yang korup itu tidak ada bukti. Bukan hari ini kenyataan yang dikeluarkan macam ini. Tetapi sebelum-sebelum ini apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat, Datuk Seri Anwar Ibrahim dihina,
Inilah isunya, bahwa seolah-olah Datuk Seri Ibrahim ada harta berjuta-juta, berbilion-bilion, bertrilion-trilion di luar negara. Ini adalah statement yang negatif ya, yang diberikan kepada Datuk Seri Ibrahim. Dan sekarang ini kita tengok terang-terangan puak-puak ini menyerang dengan menggunakan sidang parlimen, yang sepatutnya Wan Saiful keluarkan kenyataan-kenyataan dalam sidang parlimen, yaitu daripada kawasan dia. Tapi hari ini dia tidak keluarkan isu setempat dia. Dia masuk sidang parlimen, dia tidak keluarkan apa masalah yang ada dalam kawasan dia, tetapi dia pergi menyerang kerajaan seolah-olah ya, apabila dia kata orang yang pergi menghadap tuanku sebelum sidang parlimen itu adalah orang yang korup. Ini kita lihat menghina juga Yang di-Pertuan Agong, seolah-olah Yang di-Pertuan Agong mengiyakan seorang Perdana Menteri rasuah untuk menghadap. Tapi rakyat luar sana juga tahu ya, bahwa Yang di-Pertuan Agong yang ada hari ini telah pun menghadiahkan Perdana Menteri untuk kegunaan kereta baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan kerana mungkin pada saya ya, melihat Perdana Menteri tidak mengambil gaji, tidak mahu membeli kenderaan baru untuk Perdana Menteri itu sendiri. Jadi saya percaya Tuanku Agong melihat isu ini, dan baginda melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang pemimpin yang mempunyai integriti yang bagus, maka dihadiahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebiji kereta mewah yang menjadi juga isu, yang mana isu kereta ini juga dilihat seolah-olah Tuanku Yang di-Pertuan Agong merasuah Perdana Menteri, mungkin untuk projek dan sebagainya. Ini ya satu yang pada saya ya, pemimpin-pemimpin pembangkang sekarang nih, puak-puak pembangkang nih memang meroyan, tidak ada isu lain. Jadi saya lihat sini juga bahwa Wan Saiful ni tak ada telur. Kalau betul Wan Saiful rasa tak bersalah dalam isu ini, tak perlu minta maaf, on je. Kalau saya rasa betul, saya nak digantung 6 bulan pun tak apa, nak kena penjara pun tak apa. Tapi masalahnya kau pertahankan. Sekarang jelas dia ni kaki fitnah, kaki bohong. Dia pergi minta maaf balik dalam parlimen, takut nak digantung 6 bulan. Apa nak takut digantung 6 bulan? Kalau kita tak bersalah, setakat parlimen ni kita kena gantung 1 tahun pun tak apa. Aku pergi buat balik kerja-kerja dekat kawasan aku, gaji aku tetap ada sebagai ahli parlimen. Hanya allowance tak ada. Ini allowance macam tu dekat parlimen pun kau nak lagi. Kalau engkau tak bersalah, alahai. Kalau saya dah bangkang dalam tu. Tapi di sini jelaslah Wan Saiful memang tak ada telur, yang mana dia memang pembohong paling besar. Dah lah pendek, penipu lagi. Orang yang pendek macam Wan Saiful memang kaki penipu. Lepas tu dalam Dewan Parlimen tu nak beritahu, oh isi mengidap kanser dan sebagainya. Itulah kalau keluarga engkau dah kena penyakit dan sebagainya. Inilah perangai-perangai engkau yang jelek, yang tak bagus dekat luar. Akhirnya karma itu menghukum kau. Dia tak menghukum kau dulu, dia hukum keluarga engkau. Bertobat. Jangan asyik keluar fitnah, jangan asyik menipu. Ini nak kaya awal-awal, ada pula orang sedekah daripada company yang ambil projek dengan jana wibawa masuk dalam akaun syarikat engkau. Macam mana ni? Saya nak tengok selepas ini berapa banyak syarikat daripada jana wibawa, daripada banyak-banyak lagi syarikat JLC ini. Siapa lagi yang nak masuk duit dalam akaun pemimpin-pemimpin bersatu ni? Saya nak tengok. Apakah ini akan dikatakan sedekah lagi? Tak ada orang nak sedekah juga. Jadi jelas di sini mereka telah meminta sedekah. Tiba-tiba je ada orang nak masuk duit dalam akaun kau berjuta-juta, ni pelik dan ajaib lah. Hanya Wan Saiful dan ni dua individu ya. Wan Saiful dan juga Tan Sri Muhyiddin Yassin yang ada orang sedekah masuk akaun berjuta-juta. Akaun parti dia pun tengok beratus juta orang nak sedekah. Ini adalah satu pelik dan ajaib yang ada di dunia politik Malaysia ni. So itu ulasan saya, sekian, terima kasih.